SMS kepada saya, tuan-tuan, beberapa persoalan. Ada beberapa soalan saya khaskan kepada Ustaz untuk menjawab, dan mungkin ada soalan Ustaz Rizal mungkin saya boleh bagi Ustaz Rizal satu soalan berkenaan dengan makanan halal. Dia sebut pengacara untuk makanan halal. Soalannya sebelum jawab saya baca dulu, nanti Ustaz akan jawab. Soalannya begini, soalannya ditanya adalah, tuan-tuan tahu sekarang ada minuman-minuman air botol yang nampak macam arak, nampak bentuk warnanya terutama daripada anggur lah, daripada anggur, yang mana dia ada tulisan halal, diminum lah, dia kata tidak ada arak sebagainya, maka adakah dia boleh diminum ataupun tidak? Nanti pada soalan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama yang ditanyakan iaitu apa warna yang Nabi SAW paling suka. Dalam satu hadis dalam kitab Syama'il Muhammad disebutkan bahawa Nabi bersabda, mafhumnya begini, alaikum bil bayad, hendaklah kamu memakai pakaian yang berwarna putih. Pakailah waktu hidup kamu dan kapankanlah kepada mereka yang mati di kalangan kamu. Jadi sebenarnya sebaik-baik pakaian yang disukai oleh Nabi SAW ialah pakaian yang berwarna putih, berwarna putih. Walau bagaimanapun sebenarnya, ikut kajian yang saya buat, saya mengajar kitab Syama'il, jadi banyak kajian-kajian paksa saya buatlah untuk kita berkongsi ilmu. Nabi juga ada berpakaian yang berwarna merah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib ketika itu, yang menceritakan bahawa ketika aku melihat Nabi SAW memakai baju warna merah, aku saling memandang bulan dan Nabi. Ternyata Nabi lebih cantik daripada bulan. Jadi Nabi ada baju warna merah. Ada satu kisah lagi yang Nabi pakai pakaian berwarna hijau. Warna hijau. Seorang sahabat dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hukum memakai pakaian warna merah. Nabi ajak dia dan Nabi tunjukkan baju pakaian merah ataupun almari pakaiannya. Lalu kata Nabi, aku juga ada baju berwarna merah, tetapi aku lebih suka baju yang berwarna hijau kerana dia adalah pakaian ahli syurga. Dan ikut riwayat, selimut yang Nabi pakai adalah selimut yang berwarna hijau. Jadi kalau kita nak pakai selimut, tukar warna hijau. Tak payah lagi berbunga yang corak-corak hijau. Nak pakai solat. Kesimpulan warna yang dipakai oleh Nabi SAW yang saya buat kajian, pakaian yang berwarna putih Nabi pakai untuk ibadah. Pakaian yang berwarna hijau Nabi guna untuk berdakwah. Pakaian yang berwarna hitam Nabi guna untuk perperangan. Sebab itu kalau kita pakai hitam, Nabi suka pakai baju hitam apabila peperangan. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika mana pembukaan Kota Mekah ketika itu diriwayatkan bahawa Nabi memakai serban berwarna hitam dan jubah yang berwarna hitam. Jadi ada banyak. Jadi dia suka hukum pakai warna apa tak ada masalah. Warna apa tak ada masalah. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Cuma cara pakaiannya yang ada hukum haram, ada hukum yang boleh. Selagi mana dia bukan pakaian ibadah sesuatu agama, contohnya agama Hindu ke agama Nasrani ke agama Kristian ke, dia pakaian ibadah dia. Pakaian ibadah hukumnya haram. Pakaian ibadah hukumnya haram. Kalau bukan pakaian ibadah hukumnya harus. Macam tahi leher, dia bukan pakaian ibadah, hukumnya harus pakai tahi leher. Tapi kalau pakai yang macam buh tu kan, ataupun pakaian yang macam baju kot atasnya ada warna putih, warna tengah dia, itu pakaian agama padri pakai ketika mana dia melaksanakan upacara agama, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang kedua, soalan hukum tarian Gangnam Style. Adakah sama dengan hukum bocor-bocor yang dihukumkan haram? Bocor-bocor ni haram sebab dia adalah tarian upacara ibadah di Nigeria. Kalau kita tengok dia punya pergerakan dia, depan satu langkah, belakang dua langkah, tepi satu langkah, kanan satu langkah, dia selalu membentuk salib. Tapi kita tak buka. Kalau kita pakai lotion ataupun pakai pelembab muka, tengok tak iklan ni, dia akan ajar kita 1, 2, 3, 4, 5 kan. Saya tak langsung sebenarnya kita buat cross. Kita fikir bocor-bocor pergerakannya sebenarnya cara pakai yang diajar dalam iklan-iklan, pakai pelembab muka supaya di situ adalah daerah barat. Dulu satu telefon STC, sekarang dulu 2 port. Sekarang STC.
Dia sebenarnya kalau kita tengok cara nak buka menu dia, dia akan slide ke atas, dia tolak ke atas, lepas tu nak pilih menu dia tolak kiri kanan kan. Itu sebenarnya daerah barat juga, sebab Topok ni adalah syarikat milik mereka. Jadi secara langsung kita tolak ke atas dan tolak ke tepi-tepi itu kita buat salib secara tak langsung. Kita kata bocor-bocor je, banyak sebenarnya kita tak perasan Jadi untuk gandam ni sebenarnya Allah, saya kaji gandam sebab saya pernah kaji juga. Takut-takut orang tanya, takut-takut orang tunjuk apa gandam. Tak beritahu dia, gandam ni bukan sunnah Nabi, betul tak ikut senang cerita kalau kita nak gandam. Sebenarnya gandam ni ada satu tempat koya kat situlah Toki Samsung duduk, orang-orang kaya duduk kat gandam ni. Jadi kadang-kadang dia punya talian tu yang macam ni kuda apa semuanya, dia tujuan dia nak beli orang-orang kaya yang duduk kat gandam ni, yang main perempuan, main kuda, main nombor kuda. Jadi semua talian tu dilakukan untuk mengejek ataupun menempelak orang-orang gandam. Gandam ni satu tempat mewah di Korea. Allah Alam, ada juga saya dengar berita dia nak menghina Nabi, Nabi naik kuda dan sebagainya. Allah Alam. Jadi walaupun pun dia bukan sunnah Nabi dan bukan sebenarnya sesuatu yang baik untuk kita ikut, jadi kita tak ikut. Yang ketiga, boleh tak kita makan jika orang Islam yang belanja sekalipun makanan itu halal? Dalam hadis 40, bukan Yusuf Al-Fahim, dia Matan Al-Fahim. Yusuf Al-Fahim, dia Matan Al-Fahim, hadis 40 Imam An-Nawawi. Dalam ada satu hadis disebut bagi orang Islam ni, bagi orang beriman ni, Allah telah beri suatu kelebihan bagi dia, iaitu Allah akan campak ketenangan pada benda yang halal dan Allah akan campak was-was pada benda yang haram. Kata Nabi SAW, istaftika qalbika, kau mintalah fatwa dengan hati kau, walaupun orang telah berfatwa kepada kau. Walaupun majlis fatwa dah keluarkan, fatwa negeri dah keluarkan, dia kata halal, tapi dalam masalah kita nak ambil tu, Allah, Nabi kata tanya hati kau. Jadi kita letak tangan kita kat dada kita. Kalau ada rasa was-was, berarti adalah unsur-unsur haram yang terdapat pada makanan tersebut. Kalau tak ada, ya, walaupun ada cop logo halal. Itu yang Nabi ajar kita dalam kitab Matan Arba'in, hadis Nawawi. Jadi terjawab juga soalan yang ditujukan kepada Rizal lepas ni tambah sikit. Yang kedua, boleh tak kita buat imam dalam satu masa? Imam pertama solat biasa, yang kedua kita nak solat asar. Boleh tak Ustaz? Boleh menyukum, tapi yang terbaiknya, afdalnya kita tunggu imam habis. Ataupun tak salah sebenarnya kalau kita ikut, contohnya kita masuk zuhur, kita nak buat ringkas. Zuhur kita tamam, zuhur asar nanti kita jamak, kita buat tu itulah yang terbaik. Tak payahlah kita nak buat kat belakang satu jemaah baru, kat depan imam solat satu jemaah satu lagi. Yang terbaiknya ikut perbuatan imam 4 rakaat tadi, lepas tu kita berujung belakang untuk buat solat 2 rakaat. Itu yang terbaik. Kalau yang terbaik lagi, kita tunggulah, maksudnya imam habis baru kita solat. Tapi ada kata memang tak boleh, masa dah tak ada, boleh solat. Boleh solat. Jangan pula imam 4 rakaat, kita makmumkan, kita buat 2 je sebab kita buat solat dulu. Tak sah. Tak sah. Dia yang boleh kita makmum ni maksudnya solat yang lebih sedikit daripada yang banyak. Kalau banyak lebih sedikit tak boleh. Jangan tu solat imam lah, lepas tu 2 rakaat tu salam lah. Kan tak boleh, tak sah tak sah. So ni yang ketiga tak boleh. Satu lagi soalan berkenaan dengan, dia kata saya ada seorang kakak, dia kata dia nak keluar kerja, belajar, paling yang saya tak suka ialah dia keluar dan jalan dengan kawan dia, sebab dia suka pakai pakaian yang menyandi agama. Dia suka pakai minyak wangi yang berlebih, tudung atas naras dada, dan banyak kali saya tegur, sebenarnya saya akan ditarik ke dalam api neraka juga ke? Jadi dalam masalah ini, yang pertama kita kena tegur, kena tegur. Itu Nabi SAW sebut dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafu iman. Kata Nabi SAW, barang siapa salah seorang daripada kamu melihat kemungkaran, maka tegurlah dengan tangan. Maksudnya tangan ini kekuasaan. Kalau kita bapa pada anak, kita ada kuasa. Kalau suami pada isteri, suami ada kuasa. Kalau kita boleh tegur dengan tangan, ini dengan kuasa kita, tegur. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu, tegurlah dengan lidah, iaitu nasihat. Macam Dr. Fadilah Kamsah pun dia kata, saya nak suruh isteri saya bertudung 10 tahun, tapi apa yang saya buat? Hari-hari kata, cantik meja ni pakai tudung dia kata, bila tengok TV,
TV kita pakai tudung, jadi lama-lama isteri dia rasa macam Allah ni beli aku ni saya tudung kan. Dan akhirnya isteri bertudung. Akhirnya isteri bertudung. 10 tahun dia buat macam tu. Dia tengok cantiknya kursi apa meja ni bertudung. Itu kita boleh cara macam tu Baiklah punya strategi kalau dia tak mampu juga fabi qalbihi, iaitu doakan dia. Doakan dia mudah-mudahan dapat hidayah. Yang kedua, kita kena tanam dalam hati kita tak redha dengan perbuatan dia. Itu wadzalika Allahu iman, ini adalah serendah-rendah iman ataupun selemah-lemah iman. Yang maksudnya kalau tak doa dengan hati, tak tegur dengan hati, tak benci perbuatan tersebut, maka berarti tidak ada iman pada diri seseorang. Maksudnya kalau dia kata ya tak suka ada perkara tu, macam puan yang hantar soalan kepada saya tadi, dia memang tak suka. Itu dah juga sebenarnya telah menegur dengan hati, dan itulah adalah selemah-lemah iman. Jadi saya rasa cukup kita dulu. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada Allah SWT. Maaf kita tak dapat layan soalan yang banyak, walaupun soalannya tidak berkaitan dengan apa yang kita bincang pada hari ini, tapi bila orang dah bertanya tu kita kena jawab insyaAllah. Kalau apa ada kekurangan tu saya mohonkan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi berkata sebab-sebab tak pernah minum pun, walaupun kawan-kawan saya pun ada juga minum macam barbican macam tu kan, macam anggur semua macam tu. Saya pun tak berapa dah minat sangat minum macam air-air macam tu. Cuma kalau ia non-alkohol, tak silap saya kerana non-alkohol dan ada tulis logo halal daripada JAKI dan sebagainya, insyaAllah boleh minum. Tapi saya tak sure pula kalau katakanlah ada 0.001% alkohol kat situ boleh minum ke tak, Allah ma'alam. Rasanya tu moderator tahu tu. Baik tak payah kan. Tapi bila non-alkohol insyaAllah boleh. Tapi barbican tak silap saya boleh minum. Barbican. Tapi minuman kegemaran Nabi SAW yang dipanggil dalam bahasa Arab sebagai An-Nabiz. An-Nabiz ni adalah air perahan anggur berwarna merah. Nabi suka makan, minum air anggur, air perahan anggur yang dalam istilah bahasa Arab dia panggil Nabiz. Tapi bukan yang diperam. Kalau diperam ni dia akan jadi arak. Dia sudah alkohol pula yang mana yang tak boleh, yang boleh. Sebenarnya alkohol yang daripada kimia ataupun chemical ni semuanya boleh, sebab dia sebenarnya dia boleh tercena dengan air dan sebagainya. Yang tak boleh ialah alkohol yang tercipta daripada semua benda-benda yang karbohidrat. Contohnya macam bali, macam anggur, macam apa semua. Kalau diperam akan terhasil satu bahan yang dipanggil alkohol. Alkohol tu yang tak boleh buat solat, tak boleh minum. Tapi kalau alkohol yang daripada chemical campuran bahan itu, dia boleh tercena air, dia betul minyak wangi boleh pakai. Tetapi bila saya sebut tadi, ada seorang sahabat dia kata saya pernah pergi kilang minyak wangi, memang betul Ustaz, dia ada campur arak sikit dalam minyak wangi ni untuk menjernihkan. Arak ni fungsinya untuk menjernihkan minyak wangi, jadi dicampur arak dalam minyak wangi. Kalau macam tu tak boleh. Saya pernah beli suatu minyak wangi, harga dia RM30. Betul kecil ya RM30. Luar negara punya lah sebab tengok bau dia cantik. Tapi setiap kali saya nak pakai ada rasa was-was. Macam kalau saya pakai solat saya ni besar tak? Dan saya nak pakai langsung. Saya beli tak pernah pakai langsung. Sebab bila setiap kali saya nak ambil, nak spray kat badan, nak pergi sembahyang, nak pergi ceramah ke, nak pergi mana, saya akan timbul rasa was-was. Boleh ke? Terus saya buang, minta pakai. Jadi kalau itu sebab itu Nabi kata istaqtika qalbika, minta fatwa lah dengan hati kamu. Kalau kata hati kamu tenang, berarti dia halal. Kalau dia was-was, berarti ada haram dalam perkara tersebut. Macam tu kita kena tengok juga lah, kalau botol yang dibuatkan air tu dibotolkan bersama-sama dengan kilang arak dan sebagainya, maknanya tidak boleh juga. Baik, terima kasih kepada kedua ahli panel kita. Cuma tuan-tuan saya ambil 2 minit sikit saya nak tambah sebab menyentuh makanan halal, sebab dia terlibat langsung dengan bidang tugas saya. Saya terlibat untuk buat konsultan dan training, hatta auditor di JAKIM pun saya terlibat melatih mereka buat untuk mencari dan audit makanan halal. Tuan-tuan, untuk halal ni dah banyak. Kita ada kosmetik halal, logistik halal, makanan halal dan sebagainya. Cuma isu berkenaan dengan makanan halal ni tuan-tuan, dia satu isu yang besar. Tapi Alhamdulillah sekarang kita telah pun ada akta undang-undang yang boleh menyaman
bagi mana-mana pengeluar produk yang dia cuba membohongi, dia cuba menipu, dia cuba memalsukan tentang perkataan halal. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan pergi kedai mamak, dia gantung ayat Quran Allah, dia gantung Muhammad, dia tulis ayat kursi, dia buat ayat 1000 dinar. Sebarang dia panggil macam dalam Akta Perdagangan 2011, di bawah takrif halal yang telah diluluskan oleh kabinet dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa seandainya ada mana-mana istilah pentakrifan dan sebagainya, tuan-tuan tulis situ perkataan ditanggung halal. Contohnya, seandainya mendapat aduan daripada pengguna, maka KPDNKK bersama dengan Jabatan Agama pergi buat audit, dia dapati dia tidak halal. Ataupun tuan-tuan tampal perkataan, tuan-tuan tulis letak gambar dia panggil mi cap masjid, ataupun tulis kalimah Allah dan sebagainya, menunjukkan bahawa dia adalah makanan Muslim. Ataupun kita tulis buffet Ramadan, dia menunjukkan makanan itu halal. Seandainya dia dapati dia tidak halal, maka dia akan dijatuhkan penalti di bawah seksyen Takrif Halal 2011 yang telah berkuat kuasa 1 Januari pada 2012. Bagi mana-mana company yang dia perbadanan, dia company besar, dia company multinational, dendanya adalah tidak melebihi 5 juta. 5 juta. Dulu kata ribu, tapi sebabkan mereka menipu, dikenakan denda 5 juta. Sebab tu tuan-tuan sebagai pengguna makanan halal, tuan-tuan pergi buat aduan kepada KPDNKK, bagi dia buat kerja sikit. Bagi orang JAKIM buat kerja sikit, dan bagi orang Jabatan Agama Islam Selangor buat kerja sikit. Tuan-tuan nampak kedai mamak tulis Allah, Muhammad dan sebagainya, tuan buat aduan. Sekiranya tidak halal, syarikat tersebut boleh dijatuhkan. Tengok, kalau dia company perbadanan, dia dijatuhkan tidak melebihi 5 juta, buat kali kedua 10 juta. Kalau bagi mana-mana company enterprise, dia yang syarikat yang kecil, dia akan dijatuhkan penalti sebanyak tidak melebihi 1 juta. Kalau dia buat kali kedua 5 juta. Semua itu ada dalam akta. Tuan-tuan biasa dengar cerita baru ni, AirAsia telah disaman kerana dia cuba menipu di negara Australia. Dia telah disaman berapa ratus ribu. Sebab kementerian telah keluarkan satu akta untuk akhlak periklanan yang tipu. Begitu. Jadi sunnahnya daripada apa kita sebut baligh anni walau ayat, sampaikan daripada kata Nabi walaupun satu ayat, untuk kita sama-sama mendakwah. Tuan-tuan dah jam 10.30, dah jadi tukar moderator, jadi ni pula panel. Tuan-tuan Allah SWT, alhamdulillah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan kerana boleh bertahan sehingga jam 10.30. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tuan-tuan yang berada pada malam ini, mungkin forum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu juga tuan-tuan, saya sebagai moderator mewakili pihak pengurusan mengucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Rushdi bersama saudari Haliza kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah panjang umur kita akan bertemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang.